Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Ramai sangat yang minta Nina cerita pasal baby Jalen. Jadi ada yang komen dekat TikTok, ada yang komen dekat YouTube juga. Jadi Nina pun bacalah dan cuba cari maklumat pasal kes ni. Tapi kan tak banyak maklumat yang Nina jumpa. So kalau korang ada info tambahan ataupun kalau Nina cerita tu ada tersalah info ke apa, korang boleh komen dekat bawah, okey? Lepas Nina baca je pasal kes ni, Nina rasa macam geram gila dekat mak dia. Korang boleh imagine tak, mak dia pergi bercuti, lepas tu tinggalkan anak dia sorang-sorang dekat rumah yang baru berusia setahun lebih. Dia tinggalkan tu bukan kejap tau, tapi berhari-hari sampai anak dia mati. Apa dia tinggalkan anak dia tu macam budak tu reti cari makan dan minum sendiri, lepas tu buang najis dia. Bukan budak umur 16 tahun yang dah pandai jaga diri, pandai cari makan dekat dapur semua tu. Sumpah stres dan emo bila Nina baca kes ni. Mak dia punya level ketidakcerdikan tu macam di luar kotak betul. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi tentang kes ni, korang kena tengok video Nina sampai habis lah. And so without wasting any time, let's get started. Kes ni sangat viral dekat Ohio, Amerika. Bukan dekat sana je, tapi boleh dikatakan viral satu dunia sebab kuasa social media punya pasal. Cerita ni pasal seorang wanita ataupun seorang ibu yang bernama Crystal Candelario berusia 32 tahun dan anak perempuan dia ataupun anak bongsu dia yang bernama Jalen yang berusia 16 bulan. Baru-baru ni dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup selepas dia tinggalkan anak dia seorang diri dekat rumah selama 10 hari. Bukan sehari, tapi 10 hari. Hukuman penjara yang diterima ni memang tak ada peluang langsung untuk dia parole nanti. So dia memang akan mati meringkuk dan mengering dekat dalam penjara sama macam anak dia. Crystal telah tinggalkan anak perempuan dia si Jalen ni dekat rumah pada 6 Jun 2023 di rumah diorang yang terletak di Cleveland dan tak balik ke rumah sampailah pada 16 Jun 2023 pukul 8 pagi. So pagi tu barulah dia balik ke rumah dia tanpa rasa bersalah. Dia plan berseronok dekat Detroit dan juga Puerto Rico dengan boyfriend dia tanpa inform dekat siapa-siapa pasal anak yang ditinggalkan dekat rumah. Kod lah nak call ke, nak beritahu pasal minta tolong jagakan anak dekat rumah masa dia pergi bercuti ke. Tak ada guys. Bila dia sampai dekat rumah dia pada pagi tu, dia dah jumpa anak dia dah tak bergerak, pucat dan dah tak bernyawa. Jadi dia pun cepat-cepatlah call 911 dan cakap, please I need help me, my daughter is dying. So bila polis sampai dekat rumah dia, polis telah mengesahkan yang anak dia dah pun tak bernafas. Masa polis jumpa anak dia ni, keadaan dia agak menyedihkan dan berbau busuk. Tapi sebelum polis sampai dekat rumah dia, Crystal ni sempat tukar pakaian anak dia yang kotor tadi tu kepada pakaian yang lebih bersih. Even dia dah tukar pakaian anak dia tadi tu dekat tempat dia tinggal anak dia, tempat yang anak dia bermain ni penuh dengan najis anak dia. Sebenarnya sebelum ditinggalkan anak dia sorang-sorang dekat dalam rumah, dia telah meletakkan anak dia ni dalam playpen ataupun tempat Jalen ni bermain. Yang tak tahu playpen ni apa benda sebenarnya. Playpen ni dia macam satu ruang yang ada pagar sekeliling dia. So baby ni just main dekat dalam tu je dan dia tak bolehlah merayau ke tempat yang lain. So dia tinggalkan anak dia tadi ni kat dalam tu bersama dengan beberapa botol susu. Dia fikir dengan cara dia tinggalkan susu tu, anak dia takkan kebulu lah dan susu tu takkan basi. Macam tu. Selepas 2 hari Crystal ni tinggalkan anak dia mula menangis dan suara anak dia tu telah terakam dalam CCTV jiran dia dalam pukul 1 pagi. Maybe pada masa tu si Jalen ni dah pun lapar tapi mak dia tak ada. Yelah, mak dia kan tengah busy berseronok bercuti dengan boyfriend dia dekat Puerto Rico masa tu. Yang anak dekat rumah pula menangis kebuluran sampai tak bernyawa. Masa pihak berkuasa sampai dekat rumah Crystal, anak dia memang dah tak bernyawa. Dan dekat dalam playpen anak dia tu, pelapik playpen tu penuh dengan najis anak dia, air kencing dan juga selimut kotor. Dia tinggal Jalen dalam playpen tu selama 10 hari kot. Manalah budak tu pandai nak tukar pampers, buang najis dia sendiri. Jadi polis pun tanyalah si Crystal ni apa yang terjadi dekat anak dia sebenarnya. Dan Crystal pun kata yang anak dia muntah dan tak nak makan sepanjang minggu. Padahal dia tipu polis je dan tak nak mengaku yang dia dah tinggalkan anak dia tu selama berhari-hari. Masa dia explain semua tu dekat polis, dia nampak sangat tenang, tak risau ataupun beremosi nangis ke apa, tak ada. Padahal masa tu dia dah tahu anak dia dah pun mati tau. And then polis pun tanya dia lagi macam mana keadaan anak dia 2 hari lepas. Crystal pun jawab yang anak dia tak nak makan, maybe sebab dia tak makan 2 hari sebelum tu. Sebab itulah dia mula call 911 sebab dia fikir anak dia kena bawa ke hospital sebab macam ada yang tak kena. Tapi bila jasad Jalen ni telah dibawa ke hospital, doktor telah mengesahkan benda lain pula. Dia mati bukan sebab tak nak makan tapi disebabkan kebuluran. Crystal ada juga cakap yang anak dia nampak kurus sebab anak dia sekarang ni tengah mengalami proses penurunan berat badan. Jadi polis pun tanya dia lagi,
bila dia sedar yang anak dia dah tak bernyawa. Kristen pun cakap pagi tadi masa dia bangun tidur, anak dia masih lagi tidur. Lepas tu dia pun pergilah cek keadaan anak dia, rupa-rupanya anak dia dah pun meninggal. Polis pun tanyalah lagi apa yang jadi malam tadi. Takkanlah anak dia mati macam tu je, macam tertiba sangat kan. Kristen pun ceritalah yang malam tadi anak dia kerja menangis je non-stop, dia tak tahu sebab apa. Even masa saya tengah mandi pun anak saya jerit, saya pun tak tahu sebab apa, mungkin dia sakit kot. Sampailah pagi ni bila saya jumpa dia, anak saya dah pun tak bernyawa. Tapi bila jasad Jaylin ni telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan selanjutnya, nak tahulah kan punca kematian dia sebab apa, doktor telah sahkan yang si Jaylin ni telah dehydrate teruk, kurus, mata yang cengkung, bibir kering dan ada kotoran di mulut dan juga kuku dia. Berat badan dia turun mendadak. Masa dia masih lagi hidup, lebih kurang 2 bulan yang lepas, berat dia 9 kilo, tapi lepas dia dah meninggal, berat dia tinggal 5.8 kilo je. Semasa Kristen tengah bercuti dengan boyfriend dia, dia sempatlah post gambar dia dekat tepi pantai dengan caption, "The time that is enjoyed is the true time lived." Masa dia post gambar ni, ditinggalkan anak dia dekat rumah dah 3 hari dah selepas Kristen ditangkap dan dia telah didapati bersalah kerana mengabaikan dan membunuh anak dia. Hukuman penjara yang dia kena tu kan, Nina rasa macam terlalu ringan dan tak sepadan dengan apa yang dia dah buat. Hakim buat keputusan ni pun sebab nak ajar Kristen macam mana anak dia rasa sebelum dia mati. Sebab si Kristen ni tinggalkan anak dia dalam kurungan kan, so Kristen juga akan menghabiskan sisa hidup dia dalam kurungan juga tanpa peluang untuk dia bebas. Bila dah kena tangkap macam ni, ada pula cerita yang mengatakan si Kristen ni sebenarnya ada masalah kemurungan, ada masalah mental. Yang ni mak dia sendiri yang cakap. Mak Kristen kata yang anak dia ni mengalami masalah kesihatan, depression dan juga selalu pengsan. Lepas tu Kristen ni pula tak makan ubat, so benda ni membuatkan keadaan Kristen ni jadi semakin teruk. Kristen juga sempat meluah rasa sedih dan dia menyesal sebab buat dekat anak dia sampai macam tu sekali. Dia kata ya, sebelum ni dia memang ada pilihan untuk selamatkan anak dia ataupun pilihan untuk tak buat macam tu dekat anak dia, tapi dia tak buat. Kristen ada cerita kenapa dia pergi bercuti dan tinggalkan anak dia dekat rumah. Dia cakap yang dia plan nak bercuti ni dah lama dah. Dia plan benda ni dah berbulan-bulan selepas dia keluar dari hospital. Dia masuk hospital selama 2 bulan daripada bulan Januari sampailah Februari sebabnya ada masalah mental lah. And then dalam bulan Mac macam tu, dia dengan boyfriend dia telah plan untuk pergi bercuti bersama-sama. Jadi sebelum diorang nak pergi bercuti tu, boyfriend dia ada tanya dia macam mana dengan Jaylin kan, kalau diorang pergi bercuti dia siapa nak jaga. Tapi Kristen cakap tak apa, dia akan tinggalkan anak dia tu dekat mak dia nanti, so mak dia lah yang akan jaga. Kristen ada cakap yang dia pergi bercuti tu sebenarnya bukan dia nak berseronok sangat pun, tapi sebenarnya lebih kepada nak release stress. Dan dia kata masa dia tengah bercuti tu pun dia macam selalu overthinking dan risau non-stop pasal anak dia yang dekat rumah. Bila boyfriend dia nampak macam pelik je, pergi bercuti pun nampak macam stres kan. Jadi boyfriend dia tanya okey ke tak ni kan, dan Kristen kata dia okey. Lepas tu boyfriend dia pun tanya lagi, so macam mana dengan anak dia yang bongsu tu, okey juga ke? Dan dia kata anak dia okey je. Dia cakap yang boyfriend dia memang tak tahu langsung yang dia sebenarnya tinggalkan si Jaylin ni dekat rumah sorang-sorang. Dia tipu boyfriend dia, dia kata yang dia tinggal anak dia tu dengan mak dia. Yang Nina geram tu, dia boleh je tahu call family dia dan suruh pergi rumah dia untuk jaga Jaylin sementara dia pergi bercuti, tapi dia tak buat. Dia fikir je tapi dia macam okey lah, biar je lah macam tu. Sumpah mak dia memang selfish gila kot. Even masa dia tinggalkan anak dia pergi bercuti dengan boyfriend dia, family dia memang tak tahu pasal si Jaylin ni ada dekat rumah sorang-sorang. Diorang sendiri pun tak tahu yang si Kristen ni pergi bercuti. Sebabnya sebelum ni dia pernah beritahu dekat parents dia yang dia tak nak pergi bercuti, dia nak duduk kat rumah je bersama dengan anak bongsu dia. Masa tu parents dia ni nak pergi bercuti dengan anak sulung si Kristen ni yang berusia 7 tahun masa tu. So maybe masa tu mak ayah dia macam risau lah kan nak tinggalkan Kristen ni dengan anak dia sorang-sorang dekat rumah kan. Tapi Jaylin kata tak apa, pergi je bercuti, dia akan duduk dekat rumah je dengan anak dia yang bongsu ni. Tapi apa yang jadi lepas tu, dia curi-curi pergi bercuti dengan boyfriend dia dan tinggalkan anak dia yang tak bersalah tu, yang tak tahu apa tu, dekat rumah sampailah mati kebeluran. So kesalahan dekat sini kita dah memang nampak mak dia memang bersalah lah, dan orang sekeliling dia tu memang tak terlibat. Sebabnya dia putar balik cerita, dia kata semua okey, anak dia tak ada apa-apa, tapi bila dia balik anak dia mati. Kau expect apa? 10 hari kot kau tinggalkan anak kau. Kalau mak-mak yang normal ni nak tinggalkan anak kejap, nak pergi ambil barang ke apa pun dah macam overthinking gila kan, betul tak? Dia 10 hari dia hanya boleh fikir je, lepas tu dia enjoy. Serius. Memang Nina memang sakit hati dan macam emo gila bila baca kes ni. Mak dia memang ada pilihan untuk call family dia, beritahu kan pasal anak dia dekat rumah, tapi dia tak buat. Dia tak inform siapa-siapa pun yang dia pergi bercuti. Dia pergi senyap-senyap je. Dah tu tinggal pula anak kecil dekat rumah, tak ada siapa yang jaga. So korang rasa hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan ke atas Kristen ni berbaloi ke tak? Cuba korang komen sikit. Jadi Nina rasa itu sajalah untuk hari ini. Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan sebentar tadi.
Kalau korang ada apa-apa cadangan yang menarik nak Nina ceritakan lagi, korang boleh komen je dekat bawah. Dan sebelum Nina tamatkan video ni, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.